Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku hadirin umat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah SWT pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang masih Allah Ta'ala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur Alhamdulillah tuan-tuan Allah SWT masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Sekali lagi kita menjadi pilihan Allah untuk terus berada di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, memperkukuhkan iman kita, memperbesarkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar yang ada pada kita sekali lagi pada hari ini yang wajib kita syukuri. Teruskan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, iman, Islam, sihat, buat semua ni Allah Taala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, alhamdulillah. Insya-Allah kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita membaca suratul Kahfi ayat 1 hingga 10 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ganjaran kita yang besar atas sama-sama kita baca surah tadi insya-Allah. Baik tuan-tuan wa Allah SWT, alhamdulillah. Hari ni tuan-tuan call WhatsApp masuk berderu-deru. Sampai saya pun tak ada nak tengok tuan-tuan ni, tak ada nak menjawab. Orang duk tanya apa cerita. Tuan-tuan faham kot maksud saya no? Hari ni adalah hari yang meningkat. Sabtu hari itu hari yang memenangkan. Jadi saya pun bukanlah nak cerita, nak ulas bab-bab politik pun ni, saya pun tak pandai kan. Kita pun dah tunai tanggungjawab. Apa yang kita pangkah tu kita akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jawapan kita tu
diterima oleh Allah SWT dan diangkat kedudukan kita di sisi Allah SWT. Cuma hari ni tuan-tuan, bila kita tengok apa yang berlaku ni, tak syok sikit lah nak cakap tuan-tuan. Apa jadi pun tuan-tuan dalam hidup kita ni tuan-tuan, jaga orang beriman dulu lah. Jaga orang Islam dulu. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Orang Islam tu bersaudara, maka perhubungkanlah persaudaraan tu. Orang beriman ni bersaudara. Dan dalam bab rahim ni tuan-tuan, dalam bab silaturahim ni Allah tekankan dalam keadaan, kalau kita tengok ayat pertama suratul Nisa, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, dan takutlah kamu kepada Allah yang mana dengannya, dengan Allah kamu meminta-minta keperluan kamu dengan menjaga silaturahim di antara kamu. Maka kita ni bila jadi rakyat biasa ni tuan-tuan, maka dia akan ada macam-macam andaian. Saya tak boleh nak sebut andaian saya, sebab andaian saya mungkin tak selesa orang dengar. Ada orang yang berbeza fikrah, berbeza pendapat kita. Itu biasa tuan, perbezaan kita ni tak ada masalah pun, tu biasa. Anak kembar yang duduk seperut 9 bulan pun bila keluar berbeza tuan. Gaduh serupa tu juga, tengkar serupa tu juga. Walaupun mereka ni orang kata kembar daripada alam rahim duduk sekali, sampai ke dunia pun duduk sekali, ada saja benda tak kena. Tapi apa pun tuan-tuan, kita kena ambil apa Allah kata, la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum. Jangan kamu khianati Allah dan Rasul serta amanah-amanah yang diberikan kepada kamu. Jaga tuan-tuan, jaga saudara kita, jaga agama kita. Lagi mana kita ada ruang dan peluang untuk jaga, kena jaga tuan-tuan. Jangan kita bersekongkol dengan orang yang cuba nak jatuhkan kita, orang yang tak sepahaman dengan kita. Sebab Tuhan kita dah jelas dah tuan-tuan, lakum dinukum waliyadin. Kita semua apa tuan-tuan? Kamu agama kamu, kami agama kami. Makna kata kami agama kami, siapa yang nak jaga kami-kami ni? Kita-kita lah. Siapa yang nak jaga kamu-kamu tu? Depa-depa lah. Kenapa kita nak kena jaga depa? Minta maaf kan? Ada bab kita kena jaga. Dari segi akhlak, dari segi pertolongan, walau depa susah dan sebagainya. Perlu benda tu memang dalam agama kita, dia ada perbicaraan. Dia ada pengajaran daripada Nabi SAW. Tapi bila bab sampai nak letak siapa dulu? Nak berkawan dengan siapa dulu? Nak kawan dengan kami ke? Nak kawan dengan mereka ke? Moga Allah memberi hidayah kepada kita. Allah Ta'ala sebaik-baik pengatur. Allah Ta'ala sebaik-baik perencana. Allah Ta'ala sebaik-baik perancang. Apa yang kita nak tuan-tuan, jangan berhenti berdoa. Moga kita akan dipimpin oleh orang Islam yang beramanah, yang berintegriti, yang akan sentiasa membawa kita untuk mengingati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita tengok keadaan kemelut sekarang ni tuan-tuan, macam ramai susah hati. Termasuk dengan diri saya, minta maaf lah. Susah hati kan. Saya mungkin okey tuan, tak lama dah nak hidup. Ni anak saya kan, cucu saya, zuriat keponakan saya. Sebab apa saya bagi tahu tentang benda ni? Sebab kita yang saya sebut tadi, lakum dinukum waliyadi. Tuan-tuan dengan saya, kita seagama, kita setuhan. Jadi siapa yang nak jaga kita, siapa nak peringat kita kalau bukan kita. Kita rasa sedih dah juga sebenarnya, tapi insya-Allah kita yakin munajat kita, doa kita dan perencanaan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan akan memihak kepada Islam, akan memihak kepada kita, akan memberikan keberkatan dan kerahmatan kepada kita semua insya-Allah. Baik tuan-tuan hormati Allah, insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab ringkasan Al-Kabair. Pertemuan yang terakhir tuan-tuan, kita berada pada dosa yang ke-19 di bawah tajuk mengambil rasuah. Okey, hari itu kita tengok dah, kita berhenti pada akhir muka surat yang ke-114. Jadi kita tahu dah tuan-tuan, rasuah ni merupakan salah satu benda yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Nabi SAW. Bahkan orang yang mengambil rasuah ni tuan-tuan, kalau dia bukan sekadar tak bertaubat, bahkan dia fikir cari jalan macam mana nak lepas diri dia daripada hukuman, dia akan menerima hukuman yang lebih berat daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Kita ni bila buat salah tuan-tuan,
Bila kita dah memang buat silap, dia ada hukuman dia. Tuan-tuan, kat rumah anak tuan-tuan, cucu tuan-tuan buat salah, tuan-tuan belai ke? Dan tuan-tuan dulu sewaktu kecil buat salah, mak ayah kita belai ke? Tuan-tuan pergi sekolah buat kesilapan, guru-guru puji ke? Tak ada kan? Mesti ada hukuman, betul? Disebabkan kesalahan yang kita buat, maka dia ada satu hukuman. Hukuman ni dia terpaksa terima disebabkan kesalahan dia lakukan. Begitu juga dengan rasuah. Bila kita dah buat, maka mengaku terima hukuman. Kalau hukuman tu memalukan kita, hukuman tu boleh menyusahkan kita, terima. Sebab waktu kita duk buat benda yang tak boleh, kita tak fikir pula. Bila kita nak terima hukuman disebabkan kesalahan, baru kita fikir macam-macam, malu lah, mana nak letak muka lah, saya ni orang penting, orang tinggi lah, apa kata orang kat saya family saya, siapa nak jaga. Waktu duk buat, awak tak fikir. Sama juga dosa-dosa lain, semua ada hukuman. Bila kita bicara bab kabair ni tuan-tuan, dosa-dosa besar, tuan-tuan ingat hari pertama, kalau siapa yang ada dengan saya hari pertama, dosa besar, benda yang ada penerangan dia tentang dalam Al-Quran dan hadis, dan juga hukuman-hukuman dunia yang mesti diterima. Lagi mana tak kena hukuman, dosa tu tak hilang, taubat ke Allah Subhanahu Wa Taala, payah Allah Taala nak ampun. Semua dosa sama. Waktu nak buat tak fikir, duk kira seronok. Biasa apa? Sebab kita dah tengok, kalau tuan-tuan masih ingat dalam bab Arab, Nabi sebut kan, takkan berzina seorang penzina ketika mana nak berzina, waktu tu dia beriman. Takkan mencuri seorang pencuri ketika mana dia nak mencuri, dia beriman. Walaupun Nabi tak sebut, benda yang sama. Takkan menerima dan memberi rasuah orang yang terlibat ketika mana dia nak terima atau beri rasuah, dia beriman. Maksud dia apa dah tuan-tuan? Kalau waktu kita nak buat maksiat, kita ingat Allah, kita takkan buat. Kita faham Allah duk pandang kita, Allah duk tengok kita, malaikat duk catat, confirm tak buat. Hari ni dah buat, dah disabitkan, tiba-tiba tak mengaku. Bukan tak mengaku, tiba-tiba tak mau terima hukuman. Kacau habis semua orang. Ni dia dah keluar pada saya, tak apa tuan, kita masuk balik. Kita sambung pada muka surat yang ke 115 insya-Allah dah. Kita nak akhirkan bab ni di bawah tajuk dia sebuah kisah. Dari Imam Abi Umar Al-Auza'i rahimahullahu taala, yang mana beliau tinggal di Beirut. Beirut ni di Lubnan. Bahawa seorang penganut Kristian datang kepadanya lalu berkata, sesungguhnya penguasa Baklaba telah menzalimi daku dan aku ingin kamu menulis kepadanya tentang masalah ini. Lalu dia, lelaki Kristian, datang membawa sebekas madu. Lalu berkata Al-Auza'i, engkau boleh memilih, engkau ambil kembali madu ini dan aku tulis surat untuk engkau, atau engkau ambil kembali madu ini tanpa surat aku. Lalu Imam Al-Auza'i menulis kepada hakim tersebut. Maka lelaki itu mengambil bekas madu dan surat, kemudian ia pergi kepada hakim dan memberikannya surat tersebut. Dan berkat surat itu, gubernur menghapuskan pajak atas lelaki itu sebanyak 30 dirham. Tuan-tuan, bila kita nak minta tolong orang ni tuan-tuan, minta tolong. Kalau dia memang dia satu orang yang dia berkuasa, dia mampu untuk tolong kita, dia akan tolong. Jangan kita ajak untuk nak bagi, boleh tolong saya tak, tapi saya ada yang ni ialah sebagai hadiah. Kalau boleh tolong saya. Betapa tegasnya ulama. Padahal kawan tu mai membawa hadiah. Hadiah sebagai kalau hang boleh tolong aku nak bagi hang hadiah. Tapi hadiah tu juga dikira sebagai rasuah. Awak kalau kata tak bawa mai hadiah tu, imam tak tulis surat lah. Lalu imam bagi kata dua kat dia. Lah ni hang nak ambil madu hang ni dengan surat yang aku nak tulis, atau hang ambil madu hang, surat aku tak bagi. Aku tak mau madu hang. Hang ada masalah, aku tolong. Kebaikan, upah aku akan dapat daripada Allah, bukan daripada hang. Kita hari ni siap tanya lagi tuan, orang mai tolong kita kan, oh terima kasih ya Allah. Dia jawab apa? Biasa terima kasih jawab sama-sama kan. Ni terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih je ke?
tak ada ke cucuk-cucuk ke apa-apa kan. Apa maksud dia? Bila orang main minta tolong kita, kita ada dua pilihan je waktu tu. Sama ada kita nak tolong atau tak mau tolong. Kalau nak tolong, tolong. Tanpa mengharapkan apa-apa. Lainlah kita ni konsultan. Okay, contoh kita ni apa, pakar motivasi ke, kaunseling ke apa ke, orang ada masalah, mai jumpa kita. Dan kita letakkan setiap sesi ni dia ada sekian-sekian harga. Hatu lain. Hak ni orang main minta tolong tu, minta tolong ni. Tiba-tiba kita letakkan pula minta hadiah dan sebagainya, maka itu adalah dikira sebagai rasuah. Sekecil-kecil benda daripada rasuah pun jangan libatkan diri. Ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi dan penerima rasuah kedua-duanya berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum dunia disebabkan rasuah yang kita buat tuan-tuan tak dapat dilaksanakan, maka bersiaplah kita untuk berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala sebab kita tak settle lagi benda tu. Dia bukan masalah jumlah, dia masalah kita khianat, pecah amanah. Tambah pula dengan pangkat kita, dengan kedudukan kita, dengan keistimewaan yang ada pada kita, kita ambil kesempatan. Maka lagi teruk tuan-tuan, kita akan disoal dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa hadis Nabi yang mana Nabi bagi pesan siap-siap tuan-tuan. Hadis ni panjang. Saya ambil pendek lah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Hadis tu Nabi mula dengan ayat tersebut dan Nabi akhirkan juga dengan ayat tersebut. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan disoal tentang kepimpinannya. Jadi kalau apa-apa yang kita buat semua akan disoal tu, jangan takut tuan. Jangan susah hati, jangan khawatir. Semua akan disoal, semua akan ditanya. Keadilan pasti akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar kita susah, biar kita tak dapat job, mengadu ke Allah, bergantung ke Allah. Job kita tu rezeki. Siapa bagi rezeki? Bukan makhluk. Hari ni nak masuk tender tuan-tuan macam mana tuan? Saya tak pernah masuk tender, tapi pernah berjembang lah dengan beberapa orang yang jenis masuk tender ni. Allah, pi hantar kertas kosong, kira tak apa, tak ada apa, dia ambil, dia buka tak ada apa, dia limpah tu. Pi ada pula sampul tepi ke apa ke, kot atas, kot bawah, kot tengah ke mana ke, hak tu boleh dipertimbangkan. Makin tebal sampul dia, makin cerahlah harapan dia. Ni orang cerita kat saya. Kata mereka pun pening, kami bukan nak rasuah, tapi kalau kami tak bagi, tak dapat. Macam mana nak hidup projek tak ada? Oh. Kadang-kadang cakap ni hidup serupa Tuhan tak ada. Serupa Tuhan ni tak wujud. Serupa bak rezeki ni atas bahu kita. Kita yang letak rezeki kita ada. Ustaz cakap senang lah, Ustaz makan gaji. Ustaz tak duduk tempat kami. Betul. Betul. Tapi kalau kita tak yakin dengan Tuhan, apa lagi yang kita nak yakin? Kalau dengan Tuhan pun kita sangsi, apa guna kita hidup? Hari ni kita solat, kita duduk dalam keadaan buat amal ibadat, kita zikir, kita selawat, kita baca Quran, kita sedekah, kita duduk majlis ilmu. Kita nak jadi apa tuan-tuan? Kita nak jadi hamba yang bertambah iman kita kepada Tuhan, yang dekat kita dengan Tuhan, yang mula memahami Tuhan, yang mula nak bergantung dengan Tuhan. Kalau hari ni kita serahkan diri kita kepada manusia tuan-tuan, Allah akan biar kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW ada menyebutkan, hadis ni selalu keluar dalam IKIM FM. Barang siapa yang mencari redha Allah dengan marahnya manusia, barang siapa yang cari redha Allah dengan marahnya manusia, orang tak suka dia tapi Allah redha kat dia, maka dia akan dicukupkan segala keperluan manusia. Apa-apa yang dia mahu semua Allah Ta'ala akan jaga, Allah cukupkan. Akan tetapi siapa yang mencari marah Allah dengan redanya manusia, benda tu tak boleh buat, Tuhan larang, agama tak bagi, tapi dia buat sebab dengan dia buat tu orang suka kat dia, maka Allah akan melepaskan dia kepada manusia. Allah tak urus dia. Bila Allah tak urus dia, apa dia buat semua Allah tak kira.
Dia akan melalui kesusahan demi kesusahan, kecelakaan demi kecelakaan, yang akhirnya dia akan dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ada Tuhan. Sebab tu ada apa-apa masalah pun doa kat Tuhan, munajat kat Tuhan. Apa pun Allah first. Bila kita letak Allah first, tuan-tuan, baru kita akan memperkukuhkan kekuatan sesama kita. Baru perpecahan dapat dirungkaikan. Baru kita boleh jadi macam pepatah, biduk berlalu, kiambang taut semula. Hari ni kita bukan kata biduk berlalu, kiambang taut, kita ni patah harang tu. Kita faham patah harang? Berpatah harang, tak boleh sembung dah. Sedangkan orang Islam ni, dia diibaratkan seperti air dicincang takkan putus. Itu orang Islam. Sebab apa? Sebab kita lebih pandang kepada harta, pandang kepada laba yang kita nak dapat. Salah satu dia dengan jalan rasuah. Semua ni nak mai jumpa aku, mana boleh mai saya, kena ada lah duit kopi sikit, kena ada lah hadiah-hadiah apa sikit. Sampai bila benda ni nak berterusan, tuan-tuan? Kot kita rasa seronok dapat durian runtuh dengan cara macam tu, lama mana? Habis lama 40-50 tahun dah. Umur kita naik, kan? Dekat hidup dekat tu lah, nak seronok pun lepas tu dia merasa lah. Dia mula akan merasa satu demi satu, tuan-tuan. Start dalam barzah lagi duk kena ganyak lah. Dalam barzah lagi duk kena hayun lah. Sebab tu, tuan-tuan, kita bila kita dekat dengan Allah, kita faham Allah, biar manusia benci kita, tapi demi Allah kita buat satu perkara, Allah yang jaga kita. Kalau Allah yang jaga kita, tak ada siapa yang mampu musnahkan kita. Tapi kalau seluruh manusia jaga kita, Allah Subhanahu Wa Taala boleh hancurkan kita. Walaupun seluruh manusia jaga kita. Ingat, tuan-tuan, dan juga diri saya. Sebab tu, tuan-tuan, seminggu sekali Tok Khatib bila dia duduk atas ni, kalimah wajib dia kena sebut dalam khutbah apa dia, tuan-tuan? Ittaqullah. Tak sebut perkataan tu, tak sah khutbah, tak sah khutbah, tak sah Jumaat. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah Allah, pegang Allah, yakin ke Allah. Kita tak ada siapa melainkan Allah. Allah sentiasa ada dengan kita. Allah tengok kita, Allah perhati kita, Allah sayang kita. Kita buat salah demi salah demi salah, kita buat Allah marah demi marah demi marah, tapi kasih sayang Allah tetap ada kat kita. Kita buat salah, tak minta ampun, tak istighfar, tak taubat, Allah bagi juga nikmat. Apatah lagi kalau kita dekat dengan Allah, buat salah sikit, ya Allah ampunkan aku, ya Allah astaghfirullah, ya Allah aku bersalah, ya Allah macam mana aku nak buat ni, ya Allah. Kita takut kepada Allah, lagilah Allah mai kat kita, tuan. Sebab tu jangan takut dengan manusia. Imam Al-Auza'i telah menunjukkan satu penegasan. Jangan nak bagi aku apa-apa, aku buat ni kerana Allah. Kalau dengan surat aku tadi hang dibantu, itu daripada Allah, bukan daripada aku. Tapi kalau dengan hang tunjuk surat tu tak ada apa juga, hang tetap kena yang sama, itu juga daripada Allah sebagai ujian untuk hang. Yang tu kita kena buat hari ni, tuan. Pangkat, kedudukan, kuasa, kekayaan, semua tu bersifat musnah, bersifat hilang. Kalaupun pangkat tu tak hilang, kita yang hilang. Tuan-tuan, hari ni kita duduk di satu seat, satu jawatan-jawatan dalam pekerjaan kita, betul? Okay, ada manager, ada supervisor, ada line leader, ada guru besar, ada ketua pengarah, ada setiausaha. Tuan-tuan, mati kita, tuan-tuan, ni mati ni tak ada masuk kubur, ada orang take over dan tempat kita. Betul? Tuan-tuan setuju? Habis tu apa yang kita punya? Kita kejar satu benda yang kita tetap akan tinggalkan. Buat apa? Baik kita kejar benda yang bila kita kejar dia, kita dapat keamanan.
kita dapat kerahmatan. Kejarlah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang memahami kitab kabair ni tuan-tuan, dia akan dapati ending dia tuan-tuan. Kita perlu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab rasuah ni, mudah-mudahan kita faham tuan-tuan. Kalau duk buat sebelum-sebelum ni, minta ampun, minta maaf, taubatlah ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah menerima duit rasuah, kita ingat agak-agak congok-congok, ada kot pernah terima 10,000, 15,000. Kalau boleh, ambil duit tu tuan-tuan, bagilah kat mana-mana tempat yang memerlukan. Sebab duit dari sumber yang sumber yang haram ni tuan-tuan, boleh digunakan untuk komuniti. Nak buat parit ke, nak buat tandas ke, apa ke, bagi kat masjid-masjid. Ahmad ni saya ada duit yang daripada sumber tak elok. Ni buatlah apa nak buat. Banyak balik tuan-tuan. Demi Allah, kita akan dimuliakan Allah. Demi Allah, kita akan dicukupkan segala keperluan kita oleh Allah. Demi Allah, kita akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan ajak diri rasuah. Bagi ada prinsip tuan-tuan. Prinsip kita apa dia tuan-tuan? Sehari 5 kali kurang-kurang kita duk sebut. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu prinsip orang yang bertuhankan Allah. Solatku, ibadatku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Pegang prinsip ni. InsyaAllah tak sesat, InsyaAllah tak buat maksiat, InsyaAllah tak heran dengan apa-apa. Apa yang aku mau, aku perlu minta ke Allah. Apa yang aku rasa nak buat, semua aku akan dapat daripada Allah. Baik tuan-tuan, jadi selesai pada bab rasuah. Dan juga pelihara diri kita daripada segala bentuk kemaksiatan. Kita masuk sikit pada dosa yang ke-20. Lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Ni bab-bab nak cerita tentang pondan dan juga tomboy. Lelaki menyerupai perempuan dipanggil pondan. Sebaliknya, perempuan menyerupai lelaki digelar sebagai tomboy. Kadang-kadang orang kita tengok pondan ni, dia lagi cantik pada perempuan asal tu. Dengan dia punya shape dia, dengan dia punya ayu dia, dengan dia punya comel dia. Kalau kita tak tahu kata dia ni lelaki, tuan-tuan duk anggap perempuan tu. Dan kadang-kadang kita tengok perempuan yang macam lelaki ni tuan-tuan, lagi kasar mana lagi. Dengan rambut pendek dia, dengan dia buat cara lelaki sungguh. Kan? Yang saya tak boleh terima tuan-tuan, pernah jumpa beberapa orang tomboy, minta maaf. Saya heran pasal apa, macam mana dia persembunyikan dada dia. Tak nampak. Dia nampak macam lelaki sungguh, dia pakai baju ketat ni, tapi tak nampak langsung kata bentuk wanita tu ada kat dia. Dengan kasak dia, dengan pegang wig dia apa. Kata sakan dia ni. Ini adalah perbuatan yang terkutuk, yang dilaknat, yang termasuk dalam dosa-dosa besar. Baik. Tersebut di dalam hadis sahih. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la'anallah al-mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal wal mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud Allah melaknat akan wanita yang menyerupai lelaki, dan begitu juga akan lelaki yang menyerupai perempuan, yakni wanita yang memakai pakaian, bercakap dan bersikap seperti lelaki, dan begitu juga sebaliknya. Jadi bila kita faham pada konteks ni tuan-tuan, tak kira sama ada dia memang dia berubahkan diri dia. Bila kita tuan-tuan pernah tak sembang dengan orang pondan, orang tomboy ni, tanya apa siapa jadi macam ni. Saya pernah tuan. Dia kata kami ni satu orang ni, dia pernah jawab. Saya ingat tuan, kami ni diletakkan pada tubuh yang salah. Seolah-olah dia mempersoalkan Tuhan. Dia ni jiwa perempuan tapi badan dia lelaki. Allah silap boh. Macam Allah hembus roh tu silap orang. Macam tu dia nak buat. Kami diletakkan dalam tubuh yang salah. Asal dia nak sepak tubuh salah apa? Siapa yang salah? Fitrah Allah Ta'ala dah jadikan. Kenapa perlu tukar? Sebenarnya kadang-kadang kita tengok dia ada banyak faktor juga tuan. Antara faktor dia,
biasanya mak ayah ni bila anak tu kecil, dia tak kisah kalau anak ni dia perempuan duk pakai baju laki, laki duk pakai baju perempuan, duk make up ke apa ke, kan? Mak dia tak kisah, bahkan mak dia rasa benda tu satu benda yang jenaka. Biarkan dia buat begitu. Akhirnya benda tu menjadi sebahagian daripada naluri dia. Hak ni antara orang yang pernah cerita kat kita, tuan. Daripada kecil, saya ni sebab dia seorang lelaki, dia ada 4 orang kakak, dia bongsu, 4 orang kakak, 5 beradik. Kakak dia suruh bagi pakai baju, ikat tocang, lepas tu duk boh lipstick lah, padahal dia jadi seronok dengan benda tu. Dan mak ayah dia pun tak kata apa. Akhirnya lama kelamaan, dia rasakan itulah sifat diri dia. Itu dalam keadaan yang sebenar, walaupun dalam keadaan melawak. Contoh berlakon, orang lelaki duk pakai baju perempuan lah apa semua, kita tahu dia lelaki, tuan-tuan. Itu juga dia menempah laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita punya komedi banyak lah dia buat lagu tu, kan. Lelaki duk pakai baju perempuan, duk berlakon mak lah apalah, semua tu haram, semua tu dilaknat. Apatah lagi dia buat tu dengan tujuan nak bagi orang gelak, lagilah bertambah laknat dah. Dan yang gelak, yang duduk, yang tak tegur, yang seronok tepuk tangan, mereka juga akan dipertanggungjawabkan. Hampa sedang melihat satu benda yang terlaknat daripada Tuhan, hampa seronok dengan benda tu. Apalah rancangan komedi ni kan banyak, kan. Tuan-tuan duk angguk pada tadi, saya rasa kita faham lah, kita pernah tengok lah benda tu, kan. Apa-apa benda yang melibatkan benda tu adalah untuk wanita, hak wanita. Apa-apa benda tu untuk lelaki, hak lelaki. Haram kita pakai sebaliknya. Haram. Walaupun seronok-seronok, suka-suka, saja-saja, tak ada niat. Orang duk abang saja-saja, tak ada niat. Betul tuan-tuan, saya saja. Kalau awak ni siapa hamba aku ni? Saja. Boleh terima tuan-tuan jawapan tu? Kalau saya tak boleh terima, sebab Nabi SAW ada sebut innamal a'malu binniyat. Nabi letakkan al-a'mal, jamak kepada perbuatan. Sesungguhnya setiap perbuatan-perbuatan itu binniyat, dia datang dengan niat. Jadi bila satu-satu orang kita tanya apa sebab, dia jawab saja, bohong. Dia mesti ada niat dia, mesti ada tujuan dia, ada qasad dia buat benda-benda macam tu. Jadi jangan sekali-kali kalau kita tengok anak-anak kita, cucu kita buat benda macam tu, bantras daripada awal. Sebab takut nanti besar dia akan jadi golongan yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan, la'anallahu ar-rijlah minan nisa. Allah melaknat wanita yang bersikap seperti lelaki. Berpakaian lelaki, bercakap kasar macam lelaki, kan. Kita tengok ni, oi, ganas kata, kan. Cara cakap maki hamun lah, duk tempik-tempik suara. Nak jadi lelaki dia kena lagu tu lah. Kan? Kononnya lah. Sedangkan wanita ni, kita faham antara kaum yang lemah lembut, yang bersopan. Tiba-tiba dengan dahsyat, dengan sebab dia nak jadi lelaki, dia terus bertukar jadi kasar, hak tu, hak ni, apa semua. Walaupun dalam keadaan sikap saja, Allah Subhanahu wa taala melaknat. Laknat ni, apa tu kita dah bincang dengan detail. Habis satu kebaikan pun akan diangkat daripada dia oleh Allah, yang akan diberikan kepada dia adalah kutukan demi kutukan, bencian demi bencian, kemurkaan demi kemurkaan. Walaupun Allah cukupkan keperluan dia, rezeki dia Allah Ta'ala tak potong, sihat dia Allah Ta'ala bagi, tapi dalam keadaan Allah tak redha, sampailah dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tukar personality dia, balik kepada fitrah asal kejadian dia oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah laknat tadi diangkat dan digantikan pula dengan segala bentuk kebaikan yang Allah Taala akan berikan balik kepada dia. Dan kalau dia mati dalam keadaan terlaknat, tuan-tuan, maka tak ada tempat lain melainkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sementara nak pergi neraka tu pun, tuan-tuan, dia akan melalui azab demi azab, susah demi susah. Nak abang tak reti, nak cerita tak pandai, sebab benda ni tak nampak depan mata. Tapi Nabi SAW cerita tu pun dah cukup meremangkan kita. Jadi tak perlu kita buat benda yang macam ni. Dalam satu riwayat disebutkan, la'anallahu al-muqannithina minar rijal
wal mutarajjilati minan nisa, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud Allah melaknat lelaki yang berperangai seperti wanita, dan begitu juga wanita yang berperangai seperti lelaki. Perangai pun dah mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita detailkan dalam kitab asal hadis tadi, dia kata maksud dia wanita yang sengaja menyerupai lelaki dalam keadaannya, pakaiannya atau kata bicaranya. Apa-apa saja perempuan yang dia cuba untuk menyerupai lelaki, apa-apa saja lelaki yang dia cuba untuk tiru perempuan. Tak kira lah dari segi cakap ke, dari segi lemah lembut dia ke, kalau benda tu asli lain. Tuan-tuan pernah jumpa tak lelaki yang lembut, berperwatakan lembut? Dia bukan pondan, tapi dia memang dia naluri dia tu lembut, lemah lembut. Hak tu bukan pondan, hak tu okey. Dan ni sengaja berubah menjadi lembut. Apatah lagi kalau memakai aksesori perempuan, pakaian perempuan, terus confirm mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman ini, betapa banyak wanita sengaja senang menyerupai lelaki dan berlagak seperti lelaki dalam keadaannya, dalam pakaiannya, dalam potongan rambutnya, dalam gerak-gerinya dan kata bicaranya, serta lagak lakunya. Dan seumpama itu, yang sangat dikhawatiri sekali, mereka akan termasuk dalam golongan ini. Golongan apa? Golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tuan-tuan sekarang ni, banyak sangat. Semakin hari semakin bertambah. Kita boleh tengok tuan-tuan. Sekarang ni pula kita kena fikir risau. Sebab apa tuan-tuan? Kehadiran betapa ramainya daripada golongan-golongan gay dan juga lesbian. Kalau gay ni kita susah sikit nak perasan. Tuan-tuan faham gay no? Lelaki yang suka kepada lelaki. Tapi kalau lesbian ni kita mudah nampak. Dia kata dua orang perempuan, satu ni dia fizikal dia nampak perempuan sungguh, satu lagi pasangan dia nampak lelaki. Dia pakai seluar katok, rambut pendek, ada pula dia punya apa zigzag dia. Lepas tu dengan dia punya ganas dia, saya dia galah back macam orang lelaki. Kita tengok, kita tahu muka perempuan. Muka ganas haram misai tak ada pun. Janggut tak tumbuh pun. Sebab benda tu tak ada pada orang perempuan. Jadi macam ni lah tuan-tuan yang dilaknat oleh Allah dan Nabi SAW. Jadi kita tolong pastikan diri kita, insya-Allah kita tak ada masalah kot. Ni anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, kalau ada macam ni, bantras. Bagi tahu kat dia benda tu tak boleh, benda tu haram, benda tu dilaknat. Nampak orang duk melawak-melawak pakai benda wanita dan sebagainya, jangan sekali-kali bagi tuan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-mar'ata talbasu labsatar rajuli war rajula yalbasu lubsatal mar'ati." Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala melaknat perempuan yang memakai dengan pakaian lelaki dan lelaki yang memakai dengan pakaian perempuan. Sama juga seperti di atas. Tapi kita tengok tuan-tuan, dia ada banyak riwayat. Makna kata berkali-kali benda ni dipesan oleh Nabi SAW. Sebab Nabi nampak tuan-tuan, benda ni akan berlaku di kalangan umat Nabi SAW. Dan sekarang ni telah pun berlaku. Nabi pesan. Berapa ramai yang ambil heran dengan pesan Nabi SAW. Maka bila kita mai hari ni, kita belajar, kita faham tuan-tuan, maka kita kena amalkan. Sebab tu tuan-tuan, kalau tak jadi dalam keluarga tuan-tuan, jumpa member tuan-tuan, jiran ke apa ke, tuan-tuan perlu tak cakap kat dia benda ni? Perlu, wajib. Sebab tuan-tuan dah faham. Tuan-tuan kalau mai dapat ilmu, tapi bila keadaan ilmu yang tuan dapat tu, waktu yang tuan-tuan kena dakwah kat dia, bagi tahu kat dia, tuan-tuan tak sampaikan, tuan-tuan dikira menyembunyikan ilmu. Kita akan tengok pada dosa yang ke-21 nanti. Simpan ilmu, tak cerita, tak habaq ke orang. Takkan saya nak tegur dia, takutlah. Takut. Allah Ta'ala akan azab kita ke akhirat. Bukanlah bermakna saya cakap ni, hari ni je saya last mai kuliah.
Payah ada ilmu tak amat agak orang, bebek tak payah main kuliah. Bukan maksud dia macam tu. Maksud dia nak jadikan kita sebenar-benar umat Nabi SAW. Sunnah Nabi paling besar pada tak? Apa sunnah Nabi yang terpaling besar? Dakwah. Itu yang Nabi buat selama 23 tahun. Sebarkan Islam. Nabi dapat pada Allah, Nabi sebarkan. Walaupun sebaran Nabi itu, Nabi dapat maki, Nabi kena baling taik, Nabi kena halau, Nabi kena pukul, Nabi hampir dibunuh, Nabi terpaksa hijrah keluar. Semuanya berpunca daripada sebaran Nabi SAW. So bila kita dapat ilmu, sebarkan. Jumpa keadaan tu, tegur. Walaupun sekali, jadinya. Yang tu sekarang menjadi kelemahan saya. Cakap pandai, sembang, mumbang-mumbang. Bila main duduk depan tu, tak berani nak cakap. Segan lah, malu lah. Dia kemarah saya lah. Orang yang faham perjuangan Nabi, orang yang faham betapa Nabi SAW susah macam mana tuan, dia takkan kisah benda ni. Alas setakat kena marah, Nabi kena halau kot. Jadi bila kita jumpa keadaan macam ni tuan-tuan, maka waktu tu kita gunakan ilmu kita, apa yang kita faham, untuk kita berdakwah pada orang lain. Baik. Apabila seseorang perempuan memakai fashion pakaian yang hanya sesuai dengan lelaki dari sudut luas dan sempitnya, maka ia telah menyerupai lelaki dalam hal berpakaian. Dan demikian itu ia berhak mereka mendapat laknat daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jika perempuan itu telah bersuami, sedangkan suaminya mendiamkannya dan tidak melarangnya, maka si suami juga terkena laknat, kerana salah satu kewajipan suami adalah membimbing isteri menuju ketaatan Allah Subhanahu wa taala dan melarangnya daripada perbuatan maksiat. Berdasarkan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak menderhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah Tahrim ayat yang ke-6. Saya ambil sikit mafhum ayat dalam kitab asal. Maksudnya, yang dikatakan kaum keluarga itu siapa? Berdasarkan ayat, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu. Keluarga kamu itu siapa? Ianya adalah anak isteri. Hendaklah kamu berikan pendidikan dan pengajaran agama. Suruhlah mereka mentaati Allah dan Rasulnya, dan cegahlah mereka daripada berbuat dosa dan maksiat, sebagaimana wajibnya kamu melakukan hal yang sama terhadap diri kamu sendiri, kerana yang demikian itu adalah wajib atas kamu. Jadi tuan-tuan, berdasarkan ayat ni, pertama Allah Ta'ala minta untuk diri kita, qu anfusakum, pelihara diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, nara, daripada neraka Allah. Itu kewajipan siapa? Suami. Ni kita orang lelaki ni kewajipan kita. Kita main semayang, anak-anak kat rumah tak semayang, kita akan dipertanggungjawabkan. Kita okey, cantik, pakai baju selak semua elok, isteri kat rumah buka aurat, kita tahu tak tegur, kita akan dipertanggungjawabkan. Sama juga keadaan macam ni. Anak-anak kita berubah pakaian, anak-anak kita buat maksiat. Bukan kata setakat pakai lelaki perempuan je, apa saja. Sebab Allah bagi ayat dalam bentuk umum. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Macam mana nak dapat neraka? Bila buat larangan Allah. Betul? Bila buat larangan Allah, dapat neraka.
Maka Allah suruh kita pelihara diri dan ke ahli keluarga kita daripada buat benda yang dilarang oleh Allah. Simple benda tu. Makna kata kita kena ambil tahu isteri kita buat apa, dia pergi kerja macam mana, siapa kawan-kawan dia, anak-anak kita duk pergi mana, sekolah dia macam mana, kawan dia siapa. Anak-anak kita ada handset, hari tu dah sebut dah. Tuan-tuan pernah cek dah handset anak-anak? Pernah tak sekali-sekala buat spot check, main handset Zat, buka password, ayah nak tengok dalam ni, tengok galeri dia, tengok WhatsApp dia, dia duk kawan dengan siapa. Kalau macam tu punya benda, orang akan kata tak boleh. Sebab apa? Hak asasi manusia. Sepak pada mereka kan, kata aku tu. Ni Allah Ta'ala pesan, pelihara anak-anak kamu, ahli keluarga kamu. Aku nak cek anak-anak aku buat apa, anak aku kawan dengan siapa, dia dah tengok benda-benda yang tak elok tak. Tuan-tuan, kita pun pernah jadi anak, tuan-tuan. Waktu kita jadi anak, pernah kita berlakon dengan mak ayah kita. Allah, saya ni tuan-tuan, berlakon ni cukup terror. Tambah pula waktu mula nak besar, nak kedai dunia, alam sekolah menengah, umur 13 sampai 17, daripada tak tahu apa sampai nak tahu dunia. Duk asrama tuan-tuan, duk asrama 3 minggu sekali baru balik. Kira 3 minggu tu sikit punya ifrit ke perangai. Balik rumah 2 hari. Boleh 2 hari berlakon jadi malaikat, duduk elok bijak sebut tak mati. Lepas tu dia keluar pergi asrama dia jadi balik ifrit lah. Mana kata topeng kat muka ni berlambak tuan ni. Ni nak balik pakai topeng ni, dah masuk sekolah pakai balik topeng ni, duduk dengan kawan-kawan pakai topeng ni. Kita kena ambil tahu, kena siasat sampai tahap macam tu. Sebab apa? Kita dipertanggungjawabkan. Dan dalam ayat ni Allah Ta'ala datangkan satu peringatan tau. Allah suruh kita jaga diri kita dan ahli keluarga kita. Dan lepas tu Allah cerita apa? Allah cerita pula pasal penjaga neraka. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka yang bahan bakar dia adalah manusia dan batu-batu. Mana kata kalau kita duk buat maksiat, kita akan jadi bahan bakar. Siapa yang jaga? Pasal Allah nak cerita, nak abang kata kalau hari ni hang tak jaga, hang jangan harap malaikat nak kesian kat hang. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Malaikat yang keras, yang kasar, hang jeritlah lagu mana pun, hang merayulah apa pun, dia takkan hirau dengan hang. Dia tak heran langsung hang. Hang buatlah apa pun, bila aku kata azab, dia akan ikut apa yang kata la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa yang aku minta dia akan buat. Dia takkan bermaksiat pada aku, dia takkan tolak permintaan aku. Tu Allah gabung ayat tu, peringatan dan juga satu ayat nak bagi kita takut. Kalau hari ni hang tak pelihara diri hang daripada maksiat, daripada dosa, daripada benda boleh bawa kepada neraka, jangan harap waktu hang masuk neraka ada orang nak tolong hang. Walaupun malaikat yang duduk dalam tu, dia akan terus balun hang, dialah yang akan buat hang, dialah yang akan sakit hang. Tu steady ya ayat ni, steady kan. Dalam peringatan Allah Ta'ala cerita kesan kalau kita tak beringat dengan peringatan tersebut. Dan ayat ni umum, dia melibatkan semua bentuk dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak buat dosa fikir betul-betul. Kadang-kadang benda kita buat tu tak baloi tuan, tak baloi. Nak dapat seronok yang sikit, nikmat yang sementara, tapi azab dia terlalu berat. Siksaan dia terlalu pedih tuan. Penyiksa, tukang-tukang siksa ni pula semua steady dan malaikat tuan. Kalau manusia mungkin sama saiz dengan kita, mungkin lebih kurang kita boleh tolak dia ke hawi ni ke ni. Malaikat, mana kita nak lawan malaikat? Allah cipta malaikat penjaga neraka ni, Zabaniah ni tuan-tuan, mata dia pun special dah. Mata dia menyala-nyala, api dalam mata dia ni, api menyala-nyala. Allahu Akbar. Kira dia dengan api ni tak ada masalah. Memang cukup garang, kita nak tengok muka dia pun tak mampu, kita takut kita. Jadi kalau macam ni pun kita tak mau nak hisab.
Macam ni pun kita tak berasa macam satu ketakutan, tuan-tuan. Mana kata hati kita ada masalah, kena banyak buat amalan yang membetulkan hati. Kena baca Quran kerap, kena minta ke Allah supaya dilembutkan hati kita. Sebab benda ni kalau kita faham, tuan-tuan, dia akan menimbulkan ketakutan. Surah Anfal Allah sebut, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman kepada Allah apabila zukirallah, disebutkan benda-benda tentang Allah, diingatkan mereka tentang Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati mereka. Apatah lagi kalau kita duk cerita tentang azab yang Allah Ta'ala nak sediakan kat kita, takkan tak takut, takkan tak usah hati. Tak semayang, best lah tak semayang. Okey, tak best juga kan, tak payah buat apa, relax, tak perlu ingat. Tapi azab dia macam mana? Minum arak, seronok tak? Seronok, mabuk, relax, rasa free, tak ada masalah. Salah dapat seronok, tapi azab dia lagu mana? Rasuah, dapat satu duit sekutui, dapat kekayaan sekutui, lega kita, tak payah fikir dah. Duk goyang kaki, duit duk masuk. Seronok dia sah. Sama juga dengan bab kita nak cerita ni. Mana kata suami-suami, ayah-ayah, ibu-ibu ambil tahu hal tanggungan masing-masing. Bila suami, ambil tahu hal isteri dengan anak dia. Bila isteri, ambil tahu hal anak dia. Kena ambil tahu. Jangan duk kata busy body lah. Saya tak berani lah Ustaz. Saya takut. Saya pergi ambil NC anak, nak cek anak merajuk lari rumah ke apa ke. Kalau anak boleh ugut kita, tuan-tuan, apa function kita jadi mak ayah? Anak ugut mak ayah, mak ayah pula sujud kat anak, takut. Apa function kita jadi mak ayah? Isteri kita buat maksiat, kita biar, tuan-tuan, dayus. Dalam sebuah hadis disebutkan takkan masuk syurga lelaki yang dayus. Dia tengok maksiat isteri dia buat, dia tak tegur, dia tak halang. Bahkan dia berseronok lagi dengan apa isteri dia buat. Jadi kita kena elakkan benda-benda yang macam ni. Mudah-mudahan kita akan terus diberi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. InsyaAllah saya berhenti setakat ini dulu. Kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakai cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan, teruskan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan negara kita. Mudah-mudahan Allah Taala memberi rahmat kepada negara kita. Mudah-mudahan Allah Taala melantik pemimpin yang akan memimpin kita daripada golongan yang takutkan Allah dan dapat memimpin kita untuk sama-sama menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna an zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.